Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini bersama dengan saya di Pavilion. Okey, hari ini seperti mana yang korang semua tahu, yang mana kita sentiasa berada dalam keadaan. Weh. Jap, sampai. Okey, jangan. Weh. Dekat. Okey, toki. Aku nak cakap dengan kau. Aku pun sayang kau, kau tak? Anak pula. Kau mana kita nak jumpa? Aku sayang kau kena mami, kau tak? Aku sumpah. Kau busik. Aku sayang kau, kau tak? Kenapa aku macam ni? Baik, bang. No! Aku sayang kau, kau tak? Baik, bang. Asal bang? Okey tak? Hah? Apa pasal? Okey tak? Okey. Asal apa? Sekarang bersama dengan gua Tauke Jambu dalam Jari Neraka. Aku sayang kau tau. Aku sayang kau juga. Jom. Assalamualaikum. Lu bersama dengan Tauke Jambu dalam rancangan Jari Neraka. Gua artis paling kontroversi di abad ini, di negara ini. Termasuk di rumah gua sendiri. Sebab hari-hari kena balon dengan bini gua. Sebab apa? Sebab lu orang lah. Lu orang selalu petik nama gua. Lu orang buruk-burukkan gua. Lu orang cakap gua macam-macam. Habis gua nak cakap macam mana? Okey geng, tapi sekarang gua nak beritahu. Ini ada satu program yang gua buat sekarang ni. Untuk apa? Untuk mencongkel isu-isu semasa berkaitan dengan fitnah dan juga cyberbullying dan yang seadanya. Jadi untuk itu gua nak beritahu lu orang, sebenarnya gua tak keseorangan. Sebab untuk Jari Neraka ni kita ada geng ataupun gua ada partner gua. Kalau lu orang nak tengok partner gua, orangnya perempuan, wanita, kita panggil gadis lah. Orangnya cantik sebenarnya geng, okey? Dan orang ini memang pun sama kontroversi macam gua juga. Sama juga. Mulut dia lancang kuning melayanglah. Berantam sajalah. Okey? Macam berita jagung pun ada. Tapi tak kisah. Untuk itu, apa kata kalau kita jemput gua punya geng, gua punya partner, gua punya sparring partner, Zarina and Jolie. Hai, Assalamualaikum. Geng. Bang, terima kasihlah sudi nak invite Anju lah untuk Okey. jadi host kan dalam Jari Neraka. Okey, tak apa. Sekarang ni masalah sekarang, abang nak tanya Anju. Apa hal Anju ni? Dekat luar bukan main tak senonoh. Macam berpoya-poya lah. Pakaian menjolok mata lah. Mulut macam tu lah. Allahu Akbar, bang. Apa ni jadi? Abang, apa benda ni bang? Anju duduk tak sampai 1 minit aku dah kena hentam. Abang ni bukannya baik sangat pun. Engkau pun banyak kontroversi. Aku dengar hari tu kahwin lagi jual orang. Bang, kau jangan cerita orang. Kau pun 2 kali 5. Kaki perempuan. Banyak skandal. Berkepit sana sini. Berkepit sana sini, berpoya-poya. Abang apa kurangnya? Habis sekarang Anju nak kecam abang ni? Memang Anju nak kecam. Abang pun nak kecam. Tapi Anju, abang nak beritahu, inilah tujuan program ni Anju. Apa sebenarnya kau invite aku datang sini bang? Tapi kau kecarak soal apa motif kita dekat sini ni? Kau nak malu aku ke bang? Tak. Okey, sebenarnya macam down aku bang. Ya. Jadi macam Anju dan juga para sahabat yang kat luar tu. Sebenarnya kita orang buat program ni untuk kata orang tu mendidik atau membentuk ataupun kita cuba mengurangkan gejala-gejala tidak bermoral di kalangan netizen. Di mana mereka ni masyarakat sekarang ni dah tak ada moral lah. Tak ada etika. Dah tak bertauliah. Nak taib tu sampai ke siapa pun dia boleh komen. Kalau kita tak bendung. Sebab bukan diorang. Sebenarnya aku rasa semua orang buat taib. Kantoi tak kantoi je bang. Betul. Pasal kita ni orang tengok, dia orang tak tengok, betul tak? Kalau Tapi kita korek sikit. korek? Kau suka korek kan? Korek kau suka. Yelah, korek telinga, korek hidung, korek kan. juga, korek tabung. Ini dari pandangan orang tak kenal maka tak cinta. Okey, jadi untuk minggu ini, okey Anju, apa kata abang dah bangkitkan satu isu. Nak tahu isu apa? Jadi geng, Jari Neraka akan kupas isu berkaitan pendakwah terkenal Ebit Liu. Pendakwah bebas Ebit Liu. Dan memang fitnah semata-mata. Saya boleh jawab semua sekelip mata. Ebit Liu mendakwa kes berkenaan adalah satu fitnah yang sangat terjadi untuk membantu Ebit Liu bagi membantu siasatan kes gangguan seksual di ibu pejabat polis diraja Bukit Aman. Oh, ini ke ceritanya bang? Yeah. So kenapa ni ada Ebit Liu ni? Betul ke bang gosip-gosip ni? Aku nak tahu. itulah banyak kan masa-masa dia kan.
teruk sangat tu. Betul Anju. Tapi sekarang yang kita nak buat sekarang, Jari Neraka nak buat sekarang ni, bukan kita nak cerita pasal isu Abid Liu tersebut. Oh, kita bukanlah kat sini nak hentam dia mengumpat kan? Tak ada. Bang, aku tak nak buat dosa. Aku banyak dosa, bang. Tak nak, bang. Cukup-cukuplah netizen dan hentam dia. Kita bukan. Kita tak nak buat dosa, bang. Betul, kita tak nak buat dosa. Geng, tolong. Sekarang apa yang kita nak buat? Apa yang kita nak buat adalah kita nak mengupas and educate mereka ni, tentang netizen. perangai netizen ni. Yang komen-komen ni. Senang sangat jari tu tekan-tekan. Tapi sebelum kita nak mengupas atau nak bercerita pasal topik ni ataupun netizen ni, abang ada jemput seorang. Wow, siapalah agaknya? Okey, jom tengok siapa ni? Siapa dia? Orangnya. Kita tengok video. Sudah ada peraturan yang ditetapkan. Saya tak faham macam mana punya matematik yang boleh dia menawarkan kepada. Ini kita nak buat satu kempen untuk memerangi Along, buat laporan polis secara besar-besaran. Okay guys, Anju excited nak introduce kat korang lah. Our guest, Tuan Yusof Azmi, pengguna aktivis. Anyway, I nak cakap thank you so much, okay, for luangkan masa lah untuk datang for our first episode ni. We're both very excited. Tengok pun, selalu tengok dekat Facebook, dekat selalu Instagram. Selalu stop je. Stop. Nampak. Dapat depan-depan weh. Nampak depan-depan. Memang orangnya gagah perkasa. Nampak badan. Aku nak balik lah. Anyway, Tuan, terima kasih macam cakap lah for spending time to come for this interview. Okay, so apa kita nak start? Okay, Aju tadi kata nak banyak sangat nak tanya dengan Tuan Yusof. Silakan. Alhamdulillah pula. Okay, Tuan, apakah pandangan Tuan mengenai perkembangan dari media sosial terhadap Tauke Jambu dan Anju? Okay, macam gini After lah. what you seen lah kan. Macam apa pandangan Tuan Saudara pasal kita. Pertama, saya bukan dalam dunia artis kan. Jadi jumpa orang artis ni malulah sikit kan. Jadi kita ni orang lebih kepada masyarakat kan, orang bawah. Jadi dunia kita ni berbeza lah. Jadi tapi ialah sudah pasti ni kali pertama saya dapat berjumpa ni, nampak orangnya friendly, bagus. Jadi orangnya pun mudah untuk orang, ya kira kita rasa tidaklah seperti mana kita ingat kat luar orang kata artis ni kadang-kadang nak dekat pun susah kan. Jadi yalah kita rasa very friendly lah kita pun. Rasa macam Allah over lah dia. Bukan nanti pasal tadi tuan sahabat dia kata orang bawah. Tak, kita sama. Kita sama. Saya pun bawah. Tuan, I want to ask you, does it memainkan peranan, let's see, okay, kalau you tak pernah jumpa, tapi if you see something on social media straight away, does it like macam make an impression towards you terus? Yalah, pasal saya duduk dalam dunia aduan kan. Sudah pasti saya got pengalaman yang di mana kita tidak judge people apa yang kita nampak. Pasal kita mesti tarbayun lah. Kita sebagai orang Islam, kita tarbayun, kita tengok. Jadi kadang-kadang saya tahu kadang-kadang dalam dunia arti ni dia mau kepada konten. Okay? Dia mau kepada konten because itu adalah sumber rezeki dia untuk boleh tu maksudnya macam nak hidupkan suatu watak tu, dia mesti ada absorb dia dekat situ macam mana dia nak to make sure the content dia berjaya untuk dapat kepada masyarakat untuk tengok kan. Jadi bagi saya kita tidak boleh lihat benda itu dengan apa yang kita tengok. Don't judge by its cover lah. Kita tak boleh nak terus tengok, kita terus ambil. Pasal kita bukan duduk dalam dunia. Kanak-kanak pun boleh menilai ni, apatah lagi kita yang dah dewasa ni. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya terima berita itu bulat-bulat dan kita ambil. Sebab tu dalam dunia siasatan pun dia kena ada forensik je. Dia mesti ada kajian dia. Betul. Dan untuk buktikan sama ada benda itu betul-betul menjadi sahih ke tidak. Jadi tak boleh ambil bulat-bulat. Dan sebab itu dia ada bicaraan dia. Maksudnya kalau masuk ke court dia kena ada bicara kes, dia kena ada peguam balance sebagainya. Jadi sebab itu saya tidak melihat benda itu saya ambil secara bulat-bulat. Walaupun kita tahu benda itu sudah berlaku. Contohnya kita nampak it happen dekat situ. Tapi kadang-kadang ada benda yang berlaku dalam keadaan tidak sengaja. Ada berlaku di mahkamah, dia membunuh menggunakan pistol, revolver. Tapi bahan bukti terima peluru Glock 9mm. Macam mana dia membunuh, dikatakan sebab tu dia memegang senjata api itu, dia memegang pistol revolver. Tapi bila terima peluru je 9mm untuk Glock. Jadi tak logik lah. Tapi bicara kes tu berlangsung, akhirnya dia dibebaskan selepas 3 tahun. Kerana bahan bukti yang tidak kukuh. Masuk juga tu 3 tahun tu sakit. 3 tahun sakit juga. Sebab waktu kejadian dia ada di tempat kejadian. Kita kena ikut proceeding kes kena berjalan. Sebab itu apa benda pun kat Malaysia ni, kalau kita nampak satu benda yang kita rasa kita nampak
pula yang kita ni nak menjadi orang kata saksi lah. Kita kena report. Report tu mengatakan kita bercakap benar. Kita tak boleh simply say tu media sosial suka-suka kita nak hentam orang sana sini. Kita suka-suka nak cakap kat public, melainkan benda itu kita rasa kita dah buat tekanan kepada pihak berwajib, tidak diambil tindakan, tidak berlaku tangkapan. IP tak dibuka. Lepas tu kita tengok mahkamah pun tidak menjalankan orang kata proceedingnya dengan telus. Kemungkinan ada birokrasi dan sebagainya kan. Jadi mungkin itulah kita perlu main dalam media sosial, tetapi tidak bukan menghentam, tapi lebih kepada persoalan. Ini contohnya macam mana persoalan Tapi tu? nak cari orang, buat semua orang fikir macam tuan, memang taklah. Tak ramai tuan yang berfikiran macam tuan. Ini sebab itulah kita ada kat sini untuk educate orang. Kalau semua orang berfikiran macam tuan, senang. Masalahnya majoritinya tak. Yelah, sebab tu tadi kan abang cakap orang ni kadang-kadang tuan tak kenal maka tak cinta. Engkau masuk telinga kanan, telinga kiri kadang-kadang kau tak dengar. Nak kena dengar kiri kanan, betul tak? Betul. Sebelum kita nak teruskan, sebenarnya kalau tuan sahabat nak tahu, kita orang dah cek beberapa komen. Komen-komen ni agak keterlaluan lah. Agak betapa bukan kata tak ada etika dalam komen. Kalau tengok sakit hati lah. Itu pendek cerita. Jadi kalau tuan sahabat juga anjur nak tengok, apa kata kalau kita tengok komen ni? Itu dia. Jadi tuan sahabat dah tengok komen-komen daripada netizen dan kami dah pilih dah. Sebab apa, komen-komen ni nanti kita adalah nak buat kerja sikit dengan diorang ni. Kan? Tapi kalau yang mana tertinggal Tuan Yusof kita bacakan balik. Kita bacakan balik komennya yang berbunyi macam gini Bodoh gila orang yang support Abid Liu ni. Konon boleh edit lah, itulah, inilah. Ada yang fucking stupid. Nampak? Jadi apa kata tuan sahabat? Yalah, sebenarnya kita tak tahu sama ada benda itu sahih tak sahih. Jadi yang kita jadi pelik kadang-kadang komen daripada netizen ni seolah-olah macam kita tak pernah buat salah. Saya juga banyak dosa, kadang-kadang nak bercakap pasal orang ni pun takut nak bercakap pasal keburukan orang ni. Pasal apa? Kita tak tahu bila kena kat kita. Pasal kita ada isteri, ada anak-anak dan kita ada keluarga. Jadi kadang-kadang saya lihat benda ini, contohlah kalau betul-betul marah sekalipun, cakap seorang-seorang. Cakap seorang-seorang, jangan cakap seorang-seorang ataupun cakap dengan pokok. Sebab kalau bila kita bercakap dekat public, kita telah menyebarkan satu keaiban yang lebih besar. Kalau betul, kita sebarkan aib, kan? Tapi kalau tak betul, kita sebarkan fitnah. Jadi sekarang ni kita ada pihak pendakwaan, kan? Macam kes yang contoh yang disebut Ustaz Abid Liu ni, biarlah pihak polis jalankan kerja. Macam saya sebut tadi, kalau kerja tak dijalankan, barulah boleh kita bersoalkan di media sosial kenapa kes tak berjalan, apa tindakan pihak berwajib, apa tindakan pihak undang-undang, apa Jabatan Pegawai Negara buat. Tapi ini benda yang sedang berlangsung. Kalau katakan dia ada aib sekalipun, contohlah, tapi siapa kita yang nak bercakap buruk pasal orang ni? Kalau kita marah sekalipun, kita tidak boleh bercakap sesuka hati kita. Pasal saya pandang macam ni lah, kita tidak boleh bercakap keburukan orang ni dekat publik. Sebab Nabi mengajar kita ni, kalau boleh kita ni tutupi aib orang, kan? Dan dalam firman Allah kata apa, barang siapa yang menutupi aib orang, maka di yauman akhirah nanti aku menutupi aib dia seperti ditutupi dengan tirai-tirai. Tapi kalau rasa nak terus khina orang, nak buka aib orang, nak cakap buruk pasal orang, jadi teruskan, tapi saya nak bagi tahu padahnya besar. I rasa ni sebenarnya apa tahu tuan, pada diorang apa tahu, orang tak nampak aku, biarlah aku nak kecam, aku nak tulis. Sebab orang tak nampak aku bukannya siapa-siapa. Sebab I rasa macam tu, that's why they feel that it's okay, I'm not gonna mungkin kata Ju begitu, tetapi dia telah typing benda tu kan. Tangan-tangan dia bergerak menuliskan perkataan kesat sebagainya, dan benda tu di catch oleh netizen di luar sana, di pengguna media sosial, maka diviralkan. Walaupun dia ingat orang tak tahu, tapi pertama, kita kan ada yang maha melihat. Jadi, katakanlah 100,000 orang telah menyebarkan benda itu dengan apa yang disebut tentang perkataan yang disebut tadilah, yang saya pun tak fucking lah apa benda semua macam tu kan. Stupid lah. Jadi 100,000 orang tengok, dia telah menyebarkan 100,000 dosa. Jadi beratnya dia punya bawa dan bekalan berat dosa dia tu. Sebab dosa yang ada pun tak boleh nak tanggung. Jadi kenapalah nak pergi bawa dosa yang macam ni?
Sebab tu kalau nak menulis tolong ikhtiar tulis, jangan sampai mengguriskan hati orang, jangan mengaibkan orang. Sebab apa? Kerana kalau kita buat macam tu, dia akan terkumpul. Kalau sampai mati, kalau contoh orang sebarkan video tu kan, siapa orang yang pertama tekan video tu yang menyebarkan tu, kalau lah 1 juta orang, 2 juta, 3 juta, 4 juta tu lah dia tanggung lah. dia lah orang yang pertama mengambil. Lepas tu abang dan kata dia sudah berkait, semua orang kena. Ada sekali Anju. Siapa sebarkan aku nak korang tanggung lah kat neraka. Mau sejuta orang Abang dia tapi sorry lah saya nak cakap. Abang sedar tak kalau benda tu bila dah jadi viral, orang yang pertama yang buat tu rasa macam bangga. Abang sedar tak? Dia macam bangga. Oh ni aku yang startkan dulu ni. Sebab tu tujuan Jari Neraka ni. Kita nak sedarkan, nak mendidik diorang ni. Okey, jadi kepada tuan sahabat, macam mana mungkin tuan sahabat pernah mengalami lah kan netizen punya kecaman. Ada tak yang betul-betul buatkan tuan sahabat jadi macam tuan kena juga macam tak? feel ku rasa macam sebut tak kena, macam aku tak boleh, aku nak macam ada apa? Kita pertama sudah pasti saya orang manusia biasa, sedih pernah dikencam teruk kan. Pasal tu sekarang ni saya tak pakai serban. Saya ni dulu pakai serban bukanlah sebab saya baik, bukanlah saya warak, saya bukan orang soleh baik apa, tapi sebab kadang-kadang kita keluar rumah dia pakai serban ni, isteri pun rasa macam selamatlah sikit. Tak adalah orang nak kacau suami aku nak kacau orang. Dia buat macam tu. Lepas tu nak cuba bawa imej Islam yang baik. Tapi bila kita bergaduh, kita pun mementeras alung, mementeras kes judi dan sebagainya. Dia sudah pasti ada pergaduhan dan sebagainya kan. Pasti ada benda-benda yang melibatkan sedikit kekerasan. Takkanlah baik saja mulut kita keluar kan bila bergaduh. Jumpa ada orang main minum kopi, bagi biskut, takkan macam tu kan. Kan tak mungkin macam tu sebab dia pun pukul orang macam-macam benda yang dia buat. Sudah pasti kita ada sedikit ketegangan. Jadi orang kata macam penunggang agama lah, pakai serban tapi tunjukkan imej gangsterism. Tak apalah, saya ingat lepas ni kita jumpa gangster-gangster yang buat kacau orang ni, bang duduk makan macam tu kan. Dia kena ada cara, betul tak? Mesti ada ketegasan. Zaman Khalifah Sayyidina Umar pun macam mana? Sudah pasti tegas, tapi ketika hubungan dengan Allah dia betul-betul warak. Jadi sebab itu saya cabutlah sebab tak nak biar fitnah orang. Walaupun teruk kena kecam. Buat apa pun sebut tak kena bang kan? Saya pernah dikecam tuan. Saya pernah dikecam penunggang kuda ni. Pernah dikecam penunggang segala-gala. Penunggang segala-gala. Tak, kita pun pernah kena penunggang agama lah apa benda orang cakap kan. Dan kadang-kadang netizen ni tidak pernah puas. Jadi saya berharapkan saya bercakap kepada sebahagian besar netizen yang beginilah. Yang perangai macam ni. Saya nak beritahu kita ni pasal apa yang kita buat akan patah balik pada kita. Jadi kalau kita masih fikiran kita rasa bangga macam tadi sebutkan, bangga ni dapat akulah orang ni malam tadi akulah yang swing telinga orang terputus. Kan ada orang jenis bangga masuk lokap ni bangga. Sebenarnya itu adalah masih duduk dalam dunia tidak matang dalam hidup. Jadi nak kena ubah lah. Jadi sekarang ni kita sebenarnya makin seronok sebenarnya. Kita bawa-bawa pula bang. Betul, makin seronok. Sebab apa sekarang ni apa kata tuan tuan sahabat Anju tadi komen-komen tu sebenarnya yang paling penting yang kita nak tunjukkan dalam Jari Neraka ni sebenarnya ialah siapa kita nak exposekan dia orang. Siapa yang komen-komen macam tadi tu mesti dia orang semua nak tengok, betul tak? Malu ke tak? Kau orang pula kau selalu expose kita orang, kita nak tengok, kita exposekan balik. Jangan main-main. Tunjuk muka, tunjuk gambar, tunjuk nama. Ya betul, kenalah dengan kita punya tema. Asyik-asyik kita je, dengarlah pula. Jari Neraka. Wah tangkap, lu panas. lu terbakar. Terbakar. Okey, tuan sahabat, apa kata kalau kita sebelum kita nak tengok siapa di sebalik komen tu, kita kena teh dulu macam. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Jari Neraka. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Bila bercakap tentang apakah tindakan yang ataupun pendekatan yang akan diambil oleh MC bagi mereka yang menyebarkan perkara-perkara ataupun fakta yang tidak benar, maklumat-maklumat yang tidak sahih di mana-mana platform media sosial. Tindakan yang pertama yang kita ambil adalah sekiranya terdapat aduan, kita akan mengambil tindakan penguatkuasaan. Apabila kita bercakap tentang tindakan penguatkuasaan adalah ia akan melibatkan satu siasatan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika disabitkan kesalahan, denda sebanyak RM50,000 ataupun penjara 1 tahun. Jadi kalau kita lihat di sini, selain daripada itu tindakan MC tetapi juga mungkin orang yang terkesan
daripada berita palsu itu ataupun kandungan-kandungan palsu itu boleh juga membuat satu laporan polis, dan jika ia melibatkan satu yang palsu ataupun fitnah, ia boleh diambil tindakan siasatan oleh pihak polis di bawah Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Dan selain daripada tindakan penguatkuasaan, kita juga akan melaporkan penyalahgunaan akaun media sosial tersebut kepada platform di sini seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter dan juga WhatsApp. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita akan ambillah terhadap mana-mana individu atau kumpulan yang memuat naikkan kandungan yang mempunyai berita-berita ataupun maklumat yang tidak sahih. Ingat, ada yang memerhati. Jaga jari anda, nantikan jari neraka. Wak tangkap, lu terbakar. Okey, anda masih lagi bersama dalam rancangan Jari Neraka. Bersama dengan Tauke dan Zarina Anjali bersama Tuan Yusof Azmi kita. tadi sebelum kita berehat tadi, saya dah beritahu dengan tuan sahabat bahawa Anju, kita nak reveal orang yang bagi komen-komen bukan-bukan ni. Biar rasa sikit asyik kita biar kau lah pula. Jadi kalau tuan sahabat nak tengok, ini kita nak tunjuk lah orang dia siapa. Sebab kali ni kata orang bukan kita nak apa-apa. Tak apa-apa, kita nak apa-apa. Bukan. Hari ni nak apa-apa. Tak apalah, kita tengok dulu lah. Okey, Kita tengok dulu. Jadi dunia ni macam roda. Jadi kalau boleh saya cadangkan try tu jangan ada titik hitam yang you buat dalam hidup you. You try tu jangan komen-komen benda yang tak elok. Setiap media sosial dia ada alamat masing-masing. Akaun Instagram dia ada alamat masing-masing, Facebook ada alamat masing-masing. So setiap orang ni dia unik. Siapa ataupun pihak mana yang patut melaksanakan dan bagaimana caranya? Kalau apa aksiden ke apa jadi apa-apa, semua orang rekod dulu, letak kamera dekat muka orang tu, bukan nak tolong. Nak beritahu juga kepada adik yang tadi tu kita keluarkan gambar, sebenarnya kami tak punya apa-apa, sekadar untuk menasihati. Sekarang jadi berkuasa, sila manusia